A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udal aw azilla aw uzan aw azlima aw uzlam aw ajala jahala 'alai wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Baik. Sana ada terima orang lain. Okey, dah ada. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Ad-darsu at-tasi' ashar anwa'ul mukhassisil muttasi' munfasil. Wa huwa an ya'tiya nassun 'amun wa nassun khas fayuhmalu al-'amu 'ala al-khas wa yakunu al-khasu mufassiran lil-'am. Baik, pengajian ke-19 iaitu jenis-jenis mukhassis al-munfasil. Jadi maklum takhsis ada dua, takhsis muttasil dan juga takhsis munfasil. Takhsis muttasil kita dah bincangkan semalam, dan hari ini kita akan lihat takhsis munfasil. Apa dia takhsis munfasil? Dia kata wa huwa an ya'tiya nassun 'am wa nassun khas, iaitu datangnya nas 'am dan nas yang khas. Fayuhmalul 'am 'alal khas, maka ditanggungkan nas yang 'am itu ke atas nas yang khas. Wa yakunul khas, dan adalah khas itu ataupun jadilah khas itu mufassiran lil 'am. Maka jadilah nas yang khas itu mentafsirkan nas yang umum. Mentafsirkan nas yang umum. Kita akan tengoklah contoh satu-satu jenis-jenis dia dan contoh tiap-tiap satu. Wa huwa samaniyatu anwa', ada 8 jenis, ya takhsisul kitab bil kitab wa takhsisul kitab bis sunnah wa takhsisul kitab bil qiyas wa takhsisul kitab bil ijma' wa takhsisus sunnah bil kitab wa takhsisus sunnati bis sunnah wa takhsisus sunnati bil ijma' wa takhsisus sunnati bil qiyas. Okey. Jadi ada 8. Yang pertama, kita takhsiskan kitab dengan kitab. Maknanya ayat Al-Quran mentakhsiskan, maknanya ayat Al-Quran yang khas mentakhsiskan ayat yang umum. Yang kedua, takhsisul kitab bis sunnah. Maknanya Al-Quran lafaz dalam Al-Quran tu khas, dia mentakhsiskan lafaz dalam sunnah yang am. Takhsisul kitab bil qiyas. Mentakhsiskan kitab, maksudnya dalam Quran tu ada nas yang ataupun ayat-ayat yang mana lafaz dia am, kita khususkan dengan qiyas. Dan yang keempat, takhsisul kitab bil ijma', iaitu ada lafaz yang am dalam Quran kemudian kita khususkan dengan ijma'. Begitulah seterusnya, cuma bezanya kita tukar. Kalau tadi takhsisul kitab, sekarang ni takhsisus sunnah bil kitab, takhsisus sunnah bil sunnah, takhsisus sunnah bil ijma' wa takhsisus sunnah bil qiyas. Baik, yang pertama sekali, awalan takhsisul kitab bil kitab wa ma'nahu anna ayatil Quran yukhassisu ba'daha al-ba'd al-akhar. Maksud takhsisul kitab bil kitab, dia kata maknanya adalah ayat-ayat Al-Quran sebahagiannya mentakhsiskan, mengkhususkan sebahagian ayat yang lain. Macam mana tu sebahagian ayat mengkhususkan sebahagian ayat yang lain? Misaluhu qauluhu ta'ala wal mutallaqatu
Misaluhu qauluhu ta'ala wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Wa qauluhu ta'ala wa ulatul ahmali ajaluhunna an yad'na hamlahun. Sekarang ni kita tengok ada dua ayat. Sebab tu taksis kita ni taksis munfasil kan. Yang mana taksis tu dapat berdiri sendiri. Dia tidak syarat disebut bersama dengan lafaz yang am. Jadi ni ayat yang berbeza-beza. Wal mutallaqat ayat lain, surah lain, wa ulatul ahmal tu surah lain. Salah internet. Salah. Okey, kat mana kita tadi? Apa masalah saya nombor. Okey, dekat ayat dua ayat tu kan. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru wa ulatul ahmali ajaluhunna an yad'na hamlahun. Dua-dua ayat ni daripada surah yang berbeza lah. Yang pertama surah lain, yang kedua surah lain. Kita akan tengok ayat yang kedua tu bertindak sebagai mukhassis. Dia bertindak sebagai mukhassis kepada keumuman yang ada pada ayat yang pertama tu. Jadi kita tengok yang pertama ni dia boleh berdiri sendiri. Dia tak syarat pun mukhassis ni ada bersama-sama dengan ayat yang pertama. Sebab depa ayat lain-lain ni. Seperti mana maklumlah taksis munfasil, orang kata apa, dia boleh berdiri sendiri, ma yastaqillu bi nafsihi kan. Okey, jadi ayat pertama umum dia kat mana? Umum dia pada perkataan al-mutallaqat, iaitu jamak muhalla bil alif wal lam, jamak yang ada alif lam. Jadi dia bagi faedah umum. Al-mutallaqat itu perempuan-perempuan yang diceraikan. Jadi wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Jadi kalau kita tengok dalam ayat ni, kita terjemahkan perempuan-perempuan yang diceraikan tu hendaklah mereka menunggu dengan menahan diri mereka daripada berkahwin lain sebanyak 3 kali, dalam tempoh 3 kali suci, 3 quru. Kan? Dalam mazhab kita 3 quru maknanya 3 kali suci. Jadi dalam ayat ni umum kat mana? Kat mutallaqat tu perempuan-perempuan yang diceraikan. Yang mana perempuan-perempuan yang diceraikan di sini dia merangkumi perempuan-perempuan yang mengandung ataupun perempuan-perempuan yang diceraikan dalam keadaan dia tidak mengandung. Juga dia merangkumi perempuan yang belum datang haid lagi, dan juga merangkumi perempuan yang yang pernah datang haid, dan merangkumi juga perempuan yang dah putus haid. Dia merangkumi semua tu. Jadi keumuman yang ada pada ayat ini dikhususkan dengan ayat yang kedua ni, wa ulatul ahmali ajaluhunna an yad'na hamlahun. Apa ni perempuan-perempuan yang hamil. Perempuan-perempuan yang hamil, yang diceraikan, dia hamil, dia punya tempoh iddah dia tu ajaluhunna ay yad'na hamlahun. Jadi tempoh iddah dia sampailah dia melahirkan anak. Melahirkan anak tu habislah tempoh iddah dia. Jadi ayat ni dia mengkhususkan ayat yang pertama. Kata syarah fa khassasat al-ayatu tsaniyatu umum al-mutallaqat fil ayatil ula. Jadi ayat kedua ni dia mengkhususkan keumuman perkataan al-mutallaqat di dalam ayat yang pertama. Ala ma syarahna min qablu. Atas apa yang telah kami syarahkan dulu. Dia dah syarah dah sebelum ni kan. Tentang kedua-dua ayat ni.
Jadi dia bawa satu je lah. Ayat al-mutallaqat tu dikhususkan dengan beberapa mukhassisat sebenarnya. Dikhususkan dengan beberapa mukhassisat. Antaranya apa ni, wallai ya'isna minal mahidi bin nisaikum in irtabtum fa'iddatuhunna 3 ashhur. Yang tu iddah dia 3 bulan. Wallai lam yahid. Begitu juga perempuan yang tak datang haid lagi pun iddah dia 3 bulan. Lepas tu ayat ni, wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadna hamlahun. Jadi dia ditakhsiskan dengan beberapa mukhassisat, tapi dia hanya sebut satu je lah kat sini. Okey. Begitu juga perempuan yang diceraikan sebelum suami dia dukhul. Hak tu tak ada iddah. Hak tu tidak ada iddah. Tu pun ditakhsiskan dengan ada ayat lain tu yang mentakhsiskan keumuman al-mutallaqat tu, iaitu firman Allah Taala, ya ayyuhallazina amanu idza nakahtumul mu'minati thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum alaihinna min iddatin ta'taddunaha. Surah Al-Ahzab ayat 49. Jadi ayat ni dia mengkhususkan keumuman al-mutallaqat dalam ayat surah Al-Baqarah. Itu perempuan yang dia berkahwin dan suami dia belum dukhul dia lagi, jadi dia diceraikan, maka dia tidak ada iddah. Jadi di sini kita dapat lihat takhsis al-kitab bil kitab. Maksudnya ayat Quran, sebahagian ayat Quran mengkhususkan sebahagian ayat Quran yang lain. Yang kedua, takhsisul kitab bis sunnah, ay an ya'tiya hadithun yukhassisu umuman nasil qur'ani. Takhsis kitab bis sunnah maknanya ayat Quran umum kita khususkan dengan hadis. Itu dia kata dia yakni datangnya hadis mengkhususkan keumuman nas al-Quran. Wa misaluhu qauluhu ta'ala yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzal unsayain. Ila ayat ni Allah Taala perintahkan, wasiatkan pada anak-anak kamu tentang pembahagian pusaka, kan? Allah Taala memerintahkan kamu pada anak-anak kamu tentang pembahagian pusaka, yakni orang lelaki dapat 2 bahagian 2 kali ganda daripada orang perempuan, kan? Jadi umum ayat ni kat mana? Umum ayat ni pada kalimah auladikum, iaitu jamak, dia diidhafatkan kepada ma'rifah, kan? Diidhafatkan kepada dhamir. Jadi wa auladikum, kalau kita hikayatkanlah wa auladikum, nak baca wa auladukum pun boleh, tak ada masalah. Jadi wa auladikum tu jam'un mudhafun ila ma'rifah, dia jamak diidhafatkan kepada isim ma'rifah, itu dhamir tu. Faya'um kulla waladin musliman kana aw kafiran, maka ia merangkumi semua anak-anak, sama ada anak-anak yang Islam ataupun anak-anak kafir. Sama ada anak dari Islam ataupun kafir, fahamnya ayat tu merangkumi semua tu. Maknanya sama ada anak tu ke Islam ke, dia pun mewarisi daripada ayah dia, kafir pun mewarisi juga daripada ayah dia. Walakin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yarisul kafirul muslima walal muslimul kafir. Tapi ada datang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut orang kafir dia tidak mewarisi daripada orang Islam, dan begitulah sebaliknya orang Islam tak mewarisi daripada orang kafir. Muttafaqun alaih. Fa ukhrijal walad, maka dikeluarkan anak daripada keumuman ayat tadi itulah, idza ikhtalafa dinu an dini walidayhi, apabila berbeza agamanya daripada agama kedua ibu bapanya, fa innahu la yarithu syai'an, jadi dia tidak mewarisi sesuatu pun. Fatakunu sunnah qad khassasatil Qur'an al-Karim, jadi sunnah telah mengkhususkan keumuman ayat Al-Quran tadi itu. Yang ketiga,
takhsisul kitab bil qiyas. Takhsisul kitab bil qiyas macam mana? Dia kata wal qiyas ayatil kalam alaihi mufassalan insya-Allah. Dia kata perbahasan qiyas ni akan datanglah nanti. Dia punya perincian dia. Insya-Allah. Nanti ada perbahasan bab qiyas. Walakin naqul, tapi dia kata sinilah makna mudah. Secara ringkas je nak sebut kat sini. Dia kata qiyas ada apa ni, i'ta'ul far'i hukm al-asli. Itu memberikan furu' hukum asal. Memberikan furu' hukum asal. Wa ma'nahu an ya'tiya nassun, itu secara ringkaslah dia sebut tentang qiyas. Kita apa ni, ada benda, sesuatu masalah yang dia memang ada hukum dah, ada hukum, ada nas daripada syarak tentang hukum dia kan. Lepas tu ada sesuatu benda yang lain tidak ada nas tapi ada persamaan dengan apa, hukum apa ni, hukum yang ada nas tu, hukum untuk hukum perkara yang ada nas tu. Jadi ilah dia sama. Jadi kita bagi benda yang furu' tu hukum asal. Kita bagi hukum asal sama dari segi hukum, sebab ilah dia sama. I'ta'ul far'i hukm al-asli wa ma'nahu an ya'tiya nassun min kitabin aw sunnatin fihi hukmun ala mas'alatin muayyanah. Maknanya datang nas daripada kitab ataupun sunnah, ada padanya hukum ke atas sesuatu masalah yang tertentu. Summa ya'til faqih ala mas'alatin ghairi madhkuratin fin nas. Kemudian datang apa ni, al-faqih, apa ni, al-mujtahid, dia datang ke atas satu masalah yang tidak disebut dalam nas. Contohnya apa ni, kita kata khamar, ada sebut, ada nas tentang pengharaman khamar, tapi tidak sebut pun tentang pengharaman apa ni, bir ataupun arak-arak, jenama-jenama arak yang lain tu. Jadi sekarang ni kita tengok apa ni, apa ada persamaan, bir ni ada persamaan dengan apa. Jadi ada persamaan dengan khamar dari segi memabukkan, dan dia pula benda cair, iskar dan juga sayalan. Itu ilah dia. Jadi kita bagi hukum bir tu sama dengan hukum khamar. Jadi bir tu dikira far'un, khamar tu dikira aslun. Jadi datang nas pada masalah khamar, tidak ada sebut pun tentang bir, tapi disebabkan ilah dia sama, maka kita bagi hukum yang sama. Jadi faqih datang ke atas satu masalah yang tidak disebut dalam nas, wa yalhaquhu bin nas. Kemudian dia ilhaqkan, dia apa? Dia maksudnya dia sertakan benda yang tidak disebut tu, hukum yang tidak disebut tu dengan hukum yang ada disebut dalam nas. Ai yu'til mas'alata nafsal hukmi. Yani dia berikan masalah yang tidak disebut tu apa ni, hukum yang sama dengan masalah yang disebut di dalam nas. Wa dzalika, dan yang demikian tu i'ta'ul masalah nafsal hukmi tu bisabab ittihadil illati bainahuma, kerana sama illah di antara kedua-duanya, iaitu furu' dan asal. Li'annahu ma damatil illatu wahidatan fal hukmu yaduru ma'illatihi. Kerana selama mana illah itu satu, maka hukum tu dia berjalan bersama dengan illah dia. Boleh ya? Wa misaluhu qauluhu ta'ala anil ima. Misalnya firman Allah Ta'ala apa ni, berkaitan dengan apa, hamba perempuan. Allah Ta'ala sebut apa? Fa in ataina bi fahishatin fa alaihinna nisfu ma 'alal muhsanati minal azab. Sana ni ayat surah apa? Surah An-Nisa ayat 25.
fa in ataina bi fahishatin fa alaihinna nisfu ma 'alal muhsanati minal azab. Apa Allah Ta'ala sebut, kemudian setelah mereka yakni perempuan hamba sahaya itu berkahwin, lalu mereka melakukan perbuatan keji. Maksud apa, fahisyah tu zina lah, tu perbuatan keji tu. Maka mereka dikenakan separuh dari hukuman seksa yang ditetapkan kepada perempuan-perempuan yang merdeka. Maka mereka dikenakan separuh dari hukuman seksa yang ditetapkan kepada perempuan-perempuan yang merdeka. Okey. Jadi kita tengok sini, hukum bagi perempuan hamba yang dah berkahwin. Perempuan yang dah berkahwin, hukuman dia separuh daripada hukuman perempuan yang merdeka. Jadi kalau perempuan yang merdeka kena sebat 100, jadi orang yang hamba, perempuan hamba ni kena sebat 50 kali. Disebut tu wal makna annal amata idza zanat fa 'alaiha nisful 'uqubah allati 'alal harair. Fatujladu 50 jaldah. Maknanya perempuan hamba apabila mereka berzina, dia dah kahwin lah. Dah kahwin, kalau tak kahwin lagi kena rejam. Perempuan hamba apabila mereka berkahwin, maka wajib ke atasnya separuh hukuman yang dikenakan ke atas perempuan-perempuan yang merdeka. Maka dia disebat 50 kali sebatan. Jadi kita tengok, fal ayatu nassat ala hukmil ima wa lam tata'arrad li hukmil abid adz-dzukur. Ayat hanya menyebut secara jelas tentang hukum hamba perempuan, dan dia tidak menyentuh pun hukum hamba laki-laki. Dia tak menyentuh hukum hamba laki-laki. Faqala al-faqih, maka datanglah faqih, itu al-mujtahid, innal illata min tasnifil azab 'alal amah hiya riq. Datang faqih, dia kata illah daripada separuh hukuman ke atas amah ni, separuh hukuman ke atas amah ni adalah riq, iaitu kehambaan, sifat hamba tu, sifat kehambaan yang ada pada hamba tersebut. Wa huwa ar-riq tu, iaitu illah yang ada pada amah tu, wa huwa mawjudun bi aini fil abdi. Illah yang sama, iaitu ar-riq tu ada juga pada hamba laki-laki. Mawjudun bi aini fil abdi. Falyakunil abdu kal amah litihadihima fi illatil hukmi. Jadi dia kata apa, maka hendaklah jadilah hamba lelaki itu, hukum dia tu seperti hamba perempuan, kerana sama kedua-dua itu, hamba lelaki dan hamba perempuan itu pada illah hukum. Fasaral abdu idza zana yujladu 50 jaldah. Maka jadilah hamba tu, hamba lelaki apabila berzina disebat 50 kali. Bil qiyasi alal amah, dengan dikiaskan ke atas hamba perempuan. Fa idza ulima hadza falnutabbiq hadhihi al-ahkam ala al-ayati al-atiyah. Jadi apabila diketahui dah apa yang dijelaskan ini, maka dia nak ajaklah, jom kita aplikasikan hukum-hukum ni ke atas ayat yang berikut ni. Jadi tadi dia tak sebut lagi. Dia tak bagi contoh lagi kan. Apa dia, macam mana taksis kitab bil qiyas tu, dia terang je lah, dia bagi tahu hukum. Dia bagi tahu hukum tadi kan. Tapi berlaku taksis kat ayat mana dan dan seterusnya dia tak sebut. Jadi hak ni boleh nak sebut. Firman Allah Ta'ala, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina
sebatlah tiap-tiap seorang itu 100 kali sebatan. Faqauluhu ta'ala az-zaniyatu hadha lafzun am. Kan? Az-zani, az-zaniyah dan juga az-zani. Dua-dua tu lafaz am lah. Di sini dia nak sebut dekat az-zaniyah ni. Dia kata az-zaniyah lafzun am yashmalu kulla zaniyatin hurratan kanat wa aw amatan. Az-zaniyah tu lafaz am merangkumi semua perempuan yang berzina, sama ada merdeka ataupun hamba. Fa'uqubatuha maka dia punya hukuman dia perempuan yang berzina ni mi'atu jaldah, 100 sebatan. Walakin al-ayatu sabiqah a'ni qawlahu ta'ala fa in atayna bi fahishatin fa'alayhinna nisfu ma 'alal muhsanat min 'alal muhsanati min al-'adab dallat ala anna al-amah tujladu 50 jaldah. Tetapi ayat yang disebut tadi, iaitu fa in atayna bi fahishatin tu sampai akhir tu, sampai al-azab tu, dallat menunjukkan atas bahawasanya perempuan hamba disebat 50 kali ya. Disebat 50 kali. Jadi faham apa? Ayat ni fa in atayna bi fahishatin ni dia mentakhsiskan az-zaniyah. Betul tak? Ayat fa in atayna bi fahishatin fa alaihinna nisfu ma 'alal muhsanati minal adab. Ayat ni mentakhsiskan umum lafaz az-zaniyah. Allah, jadi sekejap. Allah. Okey. Mana tadi? Okey, ayat fa in atayna bi fahishatin tu menunjukkan atas bahawasanya perempuan yang perempuan hamba disebat 50 kali. Okey, jadi faham apa kat sini? Ayat ni mengkhususkan lafaz az-zaniyah dalam ayat sebelum tu. Ni tak ada, dia tak berlaku kias takhsis dengan kias lagi. Sekarang ni berlaku takhsis ayat dengan ayat. Takhsis al-kitab dengan kitab. Okey. Wa bima anna hadhihi al-ayah khassatun bil ima wa qawluhu ta'ala az-zaniyah am fi kulli zaniyah wa bima anna al-khass yuqaddamu 'ala al-'am fatukhassisu ayatul ima umuma ayatiz zaniyah wa hadha misalu takhsisil Quran bil Quran. Okey. Itu yang nak sebut tadi lah. Yang ni misal bagi takhsis Al-Quran bil Quran. Belum lagi masuk kepada contoh takhsisul Quran bil qiyas. Okey ya. Mana kita nak cepat sikit ni, internet buat masalah. Wazani, kita terus wazani hadza lafzun am yashmalu kulla zanin hurran kana au abdan. Jadi kita lihat pada lafaz zani tadi pula. Tadi lafaz az-zaniyah umum dikhususkan dengan ayat Al-Quran. Jadi keumuman lafaz az-zaniyah dikhususkan dengan ayat Al-Quran yang lain. Adapun lafaz az-zani ni dia umum juga. Dan dia juga dikhususkan juga. Tapi dia tidak dikhususkan dengan Al-Quran. Tapi dia dikhususkan dengan qiyas. Kita tengok dia kata az-zani hadza lafzun am yashmalu kulla zanin. Az-zani ni lafaz am merangkumi semua orang yang semua tiap-tiap lelaki yang berzina, sama ada hurran kana au abdan, merdeka ataupun hamba. Fa'uqubatuhu mi'atu jaldah. Dia punya hukuman dia kena 100 kali sebatan. Walakin al-qiyas a'ni qiyas al-'abdi 'ala al-amah. Tetapi qiyas iaitu qiyas hamba ke atas hamba laki-laki ke atas hamba perempuan fi tasnifil azab pada tasnif pada menjadikan azab tu menjadi fitansifil azab tasnif dah. Pada mentansifkan azab, ini pada separuh azab tu, pada masalah menjadikan azab tu separuh, yang mana sebab dia tadi adalah sifat kehambaan tadi tu. Qiyas tu khassasa hadhil ayah. Qiyas hamba laki-laki ke atas hamba perempuan pada masalah
hukuman tu dikurangkan jadi 50 tadi tu, itu telah mengkhususkan ayat ni. Maksudnya dia mengkhususkan lafaz azani dalam ayat ni. Ai ukhrijal abdu zani min wujubi al-mi'ah jaldah. Ataupun boleh juga kita kata akhraja, merujuk kepada al-qiyas. Jadi al-qiyas tu dia mengeluarkan qiyas tu mengeluarkan hamba laki-laki yang berzina daripada kena 100 wajib kena 100 sebatan. Faham tak? Wa hadza misalu takhsisil Quran bil qiyas. Ini adalah contoh bagi takhsis al-Quran dengan qiyas. Wal khulasah, kesimpulannya, ya anna ayat az-zaniyah wa zani qad khussisat marratain. Kesimpulannya, ayat az-zaniyah dan juga az-zani itu telah dikhususkan sebanyak 2 kali. Marratan bi ayatil ima wa marratan bil qiyas. Sekali ditakhsiskan dengan ayat dan sekali lagi ditakhsiskan dengan qiyas. Cuma az-zaniyah ditakhsiskan dengan ayat, az-zani ditakhsiskan dengan qiyas. Okey, boleh faham Rabi'an, takhsisul kitab bil ijma'. Mengkhususkan kitab iaitu Al-Quran dengan ijma'. Wal ijma' sayati bayanuhu. Ijma' akan datang penjelasan dia nanti dalam bab yang khusus. Ada bab khusus, bab ijma'. Dia kata akan datanglah penerangan dia tu. Wa maknahu, makna ijma' ittifaqu fuqaha'il ummah ala hukmin fi mas'alatin ma, iaitu kesepakatan para fuqaha, para mujtahid umat Nabi SAW ni atas satu hukum pada sesuatu masalah. Wa huwa hujjah, dan ijma' itu adalah hujjah. Wa yajibul amalu bihi, dan wajib beramal dengannya. Misaluhu qauluhu ta'ala, ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah, al-ayah. Jadi tengok ni ayat pasal hari Jumaat ni kan. Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan kepada kamu untuk solat pada hari Jumaat. Iaitu azan yang kedua. Diseru tu merujuk kepada azan yang kedua tu. Jadi Allah Ta'ala kata, bersegeralah kamu kepada ila zikrillah. Jadi umum ayat ni kat mana? Umum ayat ni, umum dia faqaulu dekat allazina amanu kan. Allazi ataupun allazina min siyagil umum. Jadi allazina amanu tu lafzun am, itu adalah lafaz am fi kulli mu'minin. Lafaz am yang merangkumi semua orang-orang beriman kan. Sama ada laki-laki yang merdeka ataupun laki-laki hamba, dan juga sama ada perempuan. Walakin khussa minhul abdu wal mar'ah bil ijma', tetapi ditakhsiskan daripada umum tersebut hamba dan juga orang perempuan bil ijma'. Ijma' ulama bahwasanya hamba dan juga orang perempuan tidak wajib Jumaat. Di annahu qad ajma'al ulama ala anna al-jum'ata la tajibu alaihima. Boleh Gitu juga masalah ayak tu. Masalah ayak ayak akan jadi mutanajis apabila berubah salah satu daripada 3 sifat tu kan, bau atau warna atau rasa kan. Itu pun Allah SAW itu kita takhsiskan keumuman hadis. Nanti ada tahu dalam ni. Okey, ada lagi ya. Saya ada lagi bawah lagi.
Tak payah sebut. Lagi ulang-ulang pula. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Terus ke nombor 5. Khamisan takhsisus sunnah bil kitab. Wa misaluhu qaulu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Takhsis sunnah bil kitab. Allahu akbar. Ujian malam-malam ni. Kita berhenti sini dulu kot. Kita sambung lagi yang berbaki tu. Allahu ta'ala alam. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la insana fi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.